Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM telah pun melancarkan misi Kemanusiaan Kecemasan Myanmar kali ke-7 dan alhamdulillah mereka telah pun selamat tiba ke negara kita pada tarikh 23 baru-baru ini pada hari Sabtu dan pasti ketibaan mereka ini hadir dengan pelbagai cerita di sebalik misi mereka pada kali ini kerana dikabarkan untuk pertama kali mereka terdapat sedikit gangguan daripada pihak sana. Itu yang akan cuba kita kongsikan selain melihat apa akan bentuk bantuan dan kenapa mereka tampil untuk memberikan bantuan kepada rakan-rakan kita di sana. Saya bersama dengan Encik Zulhanis Zainul, merupakan Ketua Media MAPIM Misi Kemanusiaan Rohingya Arakan, dan juga Encik Khair Arifin, Delegasi Misi Kemanusiaan Rohingya Arakan. Dua trip yang berbeza. Pasukan yang pertama, pasukan yang kedua, dua tarikh yang berbeza. Keseluruhannya 7 orang. 7 orang. Kenapa agaknya di awal pergi misi, kita faham pergi misi ada untuk membantu memberi bantuan. Bagaimana agaknya pemilihan kali ini ke sana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk misi yang kali ke-7 ni kami telah dipecahkan kepada 2 kumpulan dengan objektif yang berbeza. Okey. Saya telah diamanahkan untuk mengetuai kumpulan pertama, iaitu kumpulan media, untuk masuk membuat coverage dan dokumentari mengenai cara kehidupan mereka, bantuan yang telah disampaikan dan juga perkembangan terbaru mereka setelah bantuan disalurkan. Lebih tepat di mana kawasan? Di IDP camp di dalam Situ Manji camp, di dalam bandar, di dalam daerah Situi. Oh, ramai, memang ramai di situ. Hampir setiap dalam Situ Manji camp tu ada lagi 7 camp. 7 dan setiap camp tu populasinya lebih kurang dalam 20,000. Wow. Penduduk yang pelarian yang telah ditempatkan di sana. Berapa lama sebenarnya mereka sudah pun berada dalam situ sebegitu, Cik Zul? Saya difahamkan proses penempatan pelarian ini telah berlangsung sekitar 5-6 tahun yang lepas. Jadi kita daripada cerita awal ini melihat daripada populasi yang besar dan juga jumlah tahun yang sudah pun mereka berada di situ, saya rasa begitu banyak kekurangan yang mereka sudah semestinya. Jadi dengan itu antara kehadiran ini pasti akan mengurangkan sedikit bebanan mereka lah ya. Jadi kehadiran media di situ membuat sedikit dokumentari. Apa cerita yang kita boleh kongsikan terlebih dahulu, Cik Zul? Sebenarnya bersama saya ada lagi 2 sahabat daripada TV Al-Hijrah dan kami masuk pada 18 hari bulan. Dan misi saya berakhir pada hari Jumaat 22 hari bulan. Itu perancangan awalnya. Dan objektif utama misi ini adalah untuk membuat coverage mengenai cara kehidupan mereka, bagaimana mereka survive, dan juga setelah bantuan yang kita salurkan selama 7 misi ini, dan apa situasi terbaru mereka. Itu antara objektif utama kumpulan saya, iaitu untuk mendapatkan maklumat terkini dan juga membuat sedikit coverage lah. Kiranya pelibatan Cik Zul keseluruhan 7 misi? Tak, saya ini misi kedua saya. Misi kedua. Cik Khair berapa kali dah menyertai misi sebegini? Saya untuk ke sana? Kalau untuk bersama dengan MAPIM ni, ini misi yang pertama lah. Jadi macam mana agaknya apabila sudah menjejak tiba di sana tadi, melihat dengan cerita awal Cik Zul tadi, apa yang rasanya keperluan yang kita sebagai rakyat Malaysia kita perlu beri kepada mereka? Macam saya lah, kalau ikutkan misi-misi bantuan kemanusiaan, saya pernah terlibat dalam yang baru-baru ini misi banjir ya. Kalau sebelum ni misi yang berpanjangan yang saya pernah terlibat macam di Kemboja, kemiskinan di Kemboja ya. Sebenarnya saya tak menjangka kan ya, yang mana di Situi ni yang diarahkan suasana dia sangat berbeza dengan misi-misi yang sebelum ni. Kan saya menjangkakan sekadar kekurangan makanan dan sebagainya kan. Tapi yang ini misi yang lebih kritikal, iaitu keselamatan. Penindasan ya, bukan keselamatan yang berada di sana. Keselamatan kami membantu ni pun kami dah menjangkakan lah. Sebab sebelum kami pergi, sebab tu kami namakan sebagai misi bantuan kecemasan. Kan ada insiden yang berlaku sebelum kami pergi ni lah. Sebelum pergi ada insiden berlaku ataupun semasa juga ada berlaku? Semasa saya ingat seminggu sebelum tu memang ada yang dibunuh lah. Okey. Jadi mungkin berceritakan yang sebelum itu apa sebenarnya yang berlaku sewaktu nak pergi? Insiden yang dikatakan halangan itu tadi. Okey, perkara begini dia sebenarnya dia macam lebih kurang kita panggilkan viral lah. Dia macam dendam dan bukan berlaku di Arakan saja kan. Peristiwa ni dia rentetan yang berlaku di Malaysia juga. Mengikutnya
mengatakan bahawa insiden yang saya ingat dalam beberapa minggu yang lepas yang berlaku di Malaysia, salah seorang ketua dia punya ketua gangster dia lah kan, hadir di Malaysia pun semua, dia katakan diberi ancaman lah di Malaysia, ditembak dan sebagainya, dan isu yang itu dia guna pakai oleh mereka di sana lah. Dia sebut saja pasal ada delegasi daripada Malaysia, nama Malaysia tu sendiri dah macam dia menyimpan dendam. Dia dah burukkan nama negara ke sana. Walaupun dia pada awalnya tak tahu yang misi kami ni sebenarnya adalah misi bantuan kemanusiaan lah. Jadi kehadiran Encik Zul untuk misi yang pertama, untuk yang kali ini, adakah terdapat sebarang ancaman daripada mereka waktu nak memerlukan bantuan tu? Masa misi yang nak pergi ke sana, baru, yang baru-baru ini. Okey. Pada hari pertama, hari kedua tak ada masalah. Kita menjalankan aktiviti seperti biasa. Sebenarnya program kita bila setiap pagi kita akan masuk ke IDP camp dan kita akan bertolak awal. Kawalan di situ ketat? Kawalan untuk masuk ke IDP memang ada, tapi kalau dibandingkan dengan misi saya yang lepas, kali ini agak longgar sikit. Maksudnya mereka dah ada kesedaran untuk bantuan masuk. Okey. Dan selepas tu, selepas 2 hari itu? Selepas 2 hari, hari yang ketiga saya menjalankan aktiviti seperti biasa sebelah pagi dan sebelah petangnya, dan perancangan awal kami akan bergabung dengan kumpulan yang kedua. Dan memang itu pun yang berlaku. Dan pada malam tu selepas maghrib tu kami bertolak untuk kumpulan saya bertemu dengan kumpulan yang pertama. Dan ketika kami keluar daripada hotel penginapan itu, dan ketika itulah golongan ekstremis ini datang ke hotel dengan tujuan mungkin menakutkan ataupun cuba mengancam atau itu yang berlaku. Ini gambar-gambar yang ini ketika ini di bawah hotel saya ketika mana mereka telah berkumpul. Saya agak terkejut juga. Apa rasa waktu tu? Saya pada mulanya saya tidak rasa apa-apa, mungkin saya beranggapan polis hendak menyoal saja. Tapi apabila saya dapati keadaan seperti ini, saya pun agak terperanjat juga. Tapi itu semestinya tidak akan melunturkan semangat kita sebagai sukarelawan untuk kembali ke sana, Encik. Bagi saya sendiri, sebenarnya bila berlakunya insiden begini menambahkan lagi semangat untuk kami untuk pergi ke sana lah. Sebab halangan memang ada halangan lah kan. Cuma macam saya tengok dengan mata kepala sendiri penderitaan mereka di sana. Penderitaan mereka. Saya difahamkan semasa kami berkunjung, of course lah bahasa tak difahami. Cuma alhamdulillah salah seorang daripada delegasi itu dia faham bahasa Urdu. Okey, so dia boleh berkomunikasi dengan ketua di sana lah, di sebuah pulau di sana. Sebenarnya mereka di sana dia cakap kami daripada hari ke minggu, daripada minggu ke bulan menunggu kedatangan. Apa yang mereka tunggu sebenarnya? Kehadiran kita ke ataupun bantuan kita? Bantuan tu of course mereka perlukan, tapi kehadiran maknanya mereka ingin menceritakan penderitaan mereka. Mungkin boleh kita sedikit di ruang waktu terbatas ini, apa agaknya ayat-ayat yang kata yang benar-benar menyentuh perasaan Encik Khair sebagai orang pertama untuk kali pertama ni kan di sana? Macam saya lah kali pertama sampai. Sebenarnya dia macam banyaklah lokasi kamp peralihan dan sebagainya. Saya alhamdulillah maksudnya kalau ikutkan berdasarkan ketua misi Ustaz Tarmizi sebelum-sebelum ni, misi kali ke-7, inilah kali pertama yang mana delegasi berpeluang untuk masuk ke pulau tersebut. Dan Sintamoy nama pulaunya. Kalau ikutkan keadaan pulau tu sangat daif, memang tak ada apa-apa kelengkapan kesihatan, air dan sebagainya. Yang ada adalah penempatan yang baru siap. Dan tujuan asal kami ke pulau itu ialah dua tujuan. Pertama adalah untuk meninjau sendiri perumahan ataupun penginapan penempatan yang ditaja oleh rakyat Malaysia lah, semua rakyat Malaysia. Dan kedua untuk memberi sedikit bantuan dan juga untuk membuat tinjauan lah. Pertamanya belum sampai lagi kami di pulau tersebut dah nampak ramai orang menunggu, orang kampung. Dan berita mengatakan bahawa kami akan sampai ni dah seminggu lebih mereka mendengar berita ni. Jadi dah hari ke hari mereka menunggu. Sampai saja kami kat situ, orang dah turun ke laut dah nak menyambut. So dekat situ saya dapat rasailah apa penderitaan mereka. Dan di situ kita dapat lihat bahawa sebenarnya kehadiran kita sebagai penceria kepada mereka, bantuan itu sebagai bonus untuk mereka dapat kehidupan yang lebih baik. Kami juga nak berkongsi cerita ini. Andai kata anda juga pernah pergi ke sana atau mungkin anda ingin mendapatkan lebih banyak cerita daripada tetamu saya berdua ini, boleh hubungi kami sekarang ini 0322828578 ataupun 8579. Berbalik pada Encik Zul, bantuan bagaimana biasanya yang kita sering bawa ke sana?
Okey, MAPIM telah melancarkan 7 misi dan antara bantuan yang kita telah salurkan adalah kita cuba mewujudkan ASEAN Village di sana. Dengan kita memberi rumah berbentuk shelter ataupun rumah panjang kita panggil. Itu antara bantuannya, dan setiap shelter ini dilengkapi dengan pam air dan juga tandas. Ini kita memang dah bagi. Selain daripada itu, kita menghantar bekalan makanan, kayu api untuk dijadikan bahan bakar. Cuaca di sana bagaimana? Cuaca dia ada 4 musim. Sama macam kita. Yang baru ni adalah pengakhiran musim sejuk. Yang baru ni. Jadi lagi agak dengan keadaan mereka yang tidak terurus, dan juga antara bantuan yang lain adalah education punya material dan juga ubat-ubatan. Itulah antara bantuan yang kita salurkan. Sebenarnya bukan MAPIM saja yang masuk. Ketika saya di sana ada lagi NGO lain yang daripada IKRAM contohnya, dan juga daripada Indonesia yang dikenali sebagai PKPU turut bersama-sama membantu. Dan ada juga NGO daripada Turki dan juga daripada Perancis. Maksud dia, isu Rohingya ini bukanlah isu ASEAN. Ia adalah isu global. Betul. Dan kita perlu tahu keadaan mereka dan keperluan mereka. Itulah yang kita cuba dapatkan maklumat dan kita cuba berkongsi dengan seluruh dunia. Sahabat saya Arif pun ada pergi baru-baru ini. Betul lah. Melihat pada gambar-gambar beliau di FB bersama dengan anak-anak kecil, ini sedikit menyebabkan saya sebenarnya. Melihat kepada anak kecil dengan keadaan yang tidak terurus, nutrisinya macam tu. Macam mana agaknya, mungkin pernah tak kita terfikir dari segi bantuan untuk kita memberi bantuan yang sewajarnya, ataupun lebih kita nak cuba bantu sedaya upaya kita anak-anak kecil ini. Macam bagi saya sendirilah, keadaan di Arakan ni sesuatu yang sangat berbeza lah. Kalau kita tengok di Somalia, tak cukup makan, kita boleh bantu. Sebenarnya macam mereka sendiri kan, apa yang mereka sangat-sangat perlukan adalah kebebasan. Sebab kesnya berbeza. Mereka dihalau daripada kampung halaman mereka, rumah dibakar, dihantar ke sebuah pulau yang tak ada komunikasi. Sampaikan pada satu tahap, bahan api nak memasak pun tak ada. Dari sumber makanan pun sukar nak pergi ke sana. Asasnya begitulah. Maksudnya bahan api nak memasak pun tak ada. Jadi misi ini nak pergi ke pulau itu bagaimana? Menaiki apa kita antara caranya buat masa ni adalah satu sajalah, melalui naik bot lah. Daripada mana? Daripada Situi tu, daripada bandar Pelabuhan Situi lah. Pelabuhan tu nak pergi sebelah dalam jarak masa? Jarak dia lebih kurang 1 jam. 1 jam. Itu menaiki speedboat. Jadi mereka sudah pun tersekat kebebasan dalam tempoh 1 jam tu, dan mereka saya rasa tak dibenarkan untuk pergi ke pekan. Tak ada. Ya Allah. Memang betul-betul mengharapkan bantuan daripada luar. Itu misi kami ni, mereka melihat kami hadir saja, itu pun mereka sudah rasa bersyukur. Tidak mengira bantuan yang kami ini, hadir saja mereka, sebab itulah saat yang mereka berpulang untuk memberitahu keadaan mereka, kesusahan mereka kepada dunia luar. Kita didedahkan oleh banyak rakan-rakan media kita, akhbar, TV, blog, juga di laman-laman sosial menceritakan mengenai suasana. Kita boleh perhatikan sekarang ini antara gambar-gambar yang saya rasa banyak sekarang ini dikongsikan di laman Sawang kan. Tahap kesedaran rakyat Malaysia supaya kita lebih banyak berhubung dengan seperti pihak MAPIM ini untuk memastikan bahawa kita jangan sama sekali lokek untuk memerlukan bantuan. Apa-apa bentuk bantuan yang mungkin dari segi wang ringgit itu lebih diperlukan supaya dapat kita guna pakai wang ringgit itu untuk membeli sesuatu kan? Biasalah masyarakat Malaysia ni sungguh prihatin. Saya tak nafikan benda itu. Dan bila kita melancarkan misi-misi sebegini, ramai yang tampil untuk beri bantuan. Cumanya mereka perlukan sedikit informasi tentang apa yang berlaku. Dan kita di MAPIM, di HQ kita di Baitul Ummah di Kampung Baru, kita ada menubuhkan satu pertubuhan Rohingya di sana dipanggil URO, yang mana di situ kita banyak menolong mereka untuk berdaftar dengan UNCHR. Dan di sana didapati ramai yang cuba beri bantuan seperti pakaian dan sebagainya, makanan. Tapi untuk misi ke Rohingya itu sendiri, kita amat mengalu-alukan bantuan tuan-tuan semua dalam bentuk wang ringgit, supaya mudah kita bawa ke sana. Manfaatkan, dan kita boleh gunakan untuk membeli benda yang memang amat-amat diperlukan di sana. Apa antaranya? Antaranya tadi seperti beras, minyak masak, kayu api, ubat-ubatan, pakaian. Sedikit saya nak berkongsi dengan tuan pengacara. Ketika saya di sana, saya dapat saksikan bagaimana kanak-kanak ini, kita bayangkan kedaifan mereka. Kalau abangnya pakai baju, adiknya pakai seluar macam tu. Tak pakai baju. Maksud dia orang berkongsi tu. Kalau adiknya terbogel lah keadaannya.
Allah. Sampai begitu sekali ya. Dan mereka bermain macam kanak-kanak biasa tapi tanpa kemudahan pakaian yang secukupnya. Itu baru sedikit cerita anda berdua yang dah pun pergi sana. Saya rasa hati pun kena kental tu yang sahabat saya ni sebab saya berada di dalam situasi tersebut. Kalau saya pergi ke sana pun saya rasa ini peranan kita sebagai khalifah kita ada fardu ain, fardu kifayah yang perlu kita tuntut, yang perlu kita penuhi. Sedikit pesananlah sebab dah pergi kat sana. Betul. Kita nak ajak lagi rakyat Malaysia untuk sama-sama hulurkan bantuan lebih besar. Bagi saya masing-masing boleh terlibat untuk membantu. Okey, selama-lamanya ialah kita berdoa lah. Kan? Kalau yang mampu dari segi kepakaran, contohnya saya faham di universiti pun ada pakar-pakar, doktor-doktor yang boleh menyelesaikan masalah ni lah. Kalau masing-masing boleh bergabung, duduk semeja masing-masing mainkan peranan dan juga macam institusi macam masjid-masjid menyediakan ruang kepada kami, invite kami, jemput kami untuk beri pendedahan dan penerangan yang lebih jelas supaya lebih ramai faham tentang isu diarahkan ni so peluang-peluang itu kerjasama macam tu yang kami harapkan lah. Yang mana kita berganding, begitu juga dengan institusi atau agensi kerajaan, media-media seperti RTM, Alhamdulillah kerana menjemput kami, memberi peluang kepada kami untuk mendedahkan atau berkongsi pengalaman kami. Okey. Cik Zul, sedikit bagaimana untuk berhubungan lebih mudah dengan pihak MAPIM? Kita boleh melayari laman web MAPIM iaitu www.mapim7.com untuk mendapatkan yang lebih detail lah. Cuma saya ingin di akhir ini mungkin saya ingin menyeru rakyat Malaysia, sebenarnya isu Rohingya ini mereka memerlukan kebebasan. Okey. Memang kerajaan Myanmar telah mewujudkan kem-kem pelarian di sana. Betul. Tapi mereka masih lagi di penjara. Sedangkan mereka adalah rakyat asal penduduk di sana. Dan mereka ada rumah-rumah mereka yang di bandar tapi mereka diusir keluar. Jadi saya ketika membuat liputan media itu, kami dapati apa yang mereka kendaki sebenarnya, berilah kami kebebasan. Okey. Kadang kalau kamu kurung kami di sini dan kamu beri kami makan seperti beri kami bantuan ini, seumpama kami ini binatang di dalam zoo. Dan dibagi makan tanpa dibagi kami peluang untuk bekerja. Kami boleh bekerja tapi kami disekat. Itulah mesej yang perlu kita semua ketahui, lebih faham. Mereka bukan hanya memerlukan makanan dan bantuan semata-mata, mereka perlukan hak untuk kebebasan mereka sebagai rakyat Rohingya. Itu saja. Mudah-mudahan dengan kehadiran misi ini dan juga rakan-rakan NGO yang lain akan memberikan banyak manfaat kepada mereka. Senjata kita yang paling mungkin kita tidak boleh pergi sana, tidak mampu untuk mengeluarkan bantuan, senjata paling besar adalah doa. Terima kasih Cik Zul, terima kasih Cik Khair, dan tahniah kita ucapkan, mudah-mudahan akan ada lagi misi-misi yang akan berterusan selepas ini.